bercakap berkenaan dengan satu lagi topik iaitu berkenaan hala tuju industri pelancongan selepas pandemik COVID-19. Bagaimana situasi terkini sektor pelancongan kita di Malaysia. Kami bawakan Dato' Dr. Abdul Halim selaku Presiden Persatuan Pengusaha Pengguna Pelancongan Islam Malaysia untuk kita bercakap berkenaan dengan topik ini. Dato' Halim, Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bagaimana agaknya situasi terkini dalam sektor pelancongan kita? Adakah ini seperti jangkaan kembali pulih secara perlahan? Okey, alhamdulillah. Okey, sektor industri pelancongan kita sebenarnya amat tenat waktu COVID. Waktu COVID. Kita boleh jangkakan kerugian sehingga tahun 2021 tu sekitar 165 bilion industri pelancongan, kerugian keseluruhan. Dan kita alami penutupan hotel, hampir 120 hotel, pemberhentian pekerja lebih kurang dalam 125,000 orang. Semua ni impak yang besar. Walaupun ada recovery, walaupun ada pemulihan, tapi pada saya kesan untuk dipulihkan 100% tu ambil masa bertahun. Bertahun. Cuma kita nak guide, apa yang perlu kita guide pengusaha-pengusaha pelancongan ini supaya ikut landasan yang betul, supaya tak terus kerugian. Tidak terus kerugian itu dengan adanya bantuan stimulus daripada kerajaan syarikat, bantuan yang diberikan dari semasa ke semasa. Mungkin tidak banyak tetapi sekurang boleh membantu untuk masa yang terdekat. Bagaimana sebenarnya bantuan ini boleh memberikan sedikit nafas lega terhadap pengusaha dalam sektor pelancongan ini untuk terus hidup dan juga bertahan? Okey, dari segi bantuan kerajaan tu besar. Kita ada penaja ni hampir 600 juta. Kita ada pemerkasa, kita ada pemulih. Semua ni antara program-program yang kerajaan unjurkan kepada industri pelancongan. Tapi kita kena tahu kerugian yang besar untuk kita cover dengan imbuhan yang tak berapa besar ni amat susah. Walaupun ada proses tapi susah. Cuma apa yang kita mahu, pihak persatuan dan agensi-agensi kerajaan akan terus memberi cadangan kepada kerajaan untuk terus membantu industri supaya sampai ke satu tahap industri ini boleh jalan sendiri semula seperti sebelum COVID dulu. Permintaan sebenarnya bagi sektor pelancongan di Malaysia bagaimana? Adakah tinggi? Okey, permintaan pelancongan Malaysia tinggi, memang tinggi. Malah kita boleh kaji dari hari pertama border kita dibuka 1 April, hampir 120 flight. Hari pertama je, 120 flight yang masuk ke negara kita, tujuan pelancongan dan lain-lain. Tapi majoritinya pelancongan. Ini memberi indikasi yang kita adalah industri pelancongan yang sedang mengorak langkah ke arah pemulihan. Cumanya apakah pemain-pemain pelancongan ini sedia seperti travel agent, pengusaha hotel, pengusaha chalet, pengusaha resort, semua ni apakah mereka bersedia? Kerana 2 tahun tempoh tutup itu akan beri kesan kepada mereka yang amat besar. Sebabnya bila 2 tahun sudah tidak beroperasi, banyak sebenarnya fasiliti-fasiliti dalam sektor pelancongan ini yang perlu ditambah baik. Betul. Yang perlu diperbaiki sebab lama tak pakai kan. Betul. Ditambah pula dengan kekurangan pekerja disebabkan sebelum ini terpaksa membuang untuk menampung kos perkhidmatan yang mereka tawarkan dan sebagainya. Betul. Jadi untuk pulih itu juga memakan masa. Betul. Bagaimana? Apa yang mereka boleh lakukan untuk menawarkan perkhidmatan yang seimbang dengan jumlah pekerja dan juga kos yang terpaksa mereka tanggung? Okey, dari segi recovery plan ni saya tak nampak dana ni satu isu. Dana daripada kerajaan, bantuan ada, dana daripada industri pemain-pemain kewangan macam bank, semua ni ada. Cumanya apa yang penting sekarang adalah motivasi pemain pelancongan itu sendiri. Motivasi travel agent yang kerugian berjuta-juta. Ada travel agent yang kena penjara, ada travel agent yang sampai jual buah, ada travel agent yang menjaga gerai, macam-macam ada. So ada yang tempat penginapan tu ditutup 2 tahun. Contoh macam pulau. Pulau ni maintenance tinggi kerana air laut. Air laut setahun dia tutup, maknanya maintenance tu perlu refurbish segala yang ada. Komputer dia, segala benda besi tu akan karat. So benda-benda ni main peranan dan mereka boleh
boleh rujuk pada agensi negeri ataupun pusat untuk mereka dapatkan khidmat nasihat. Bukan hanya bantuan dana, tapi khidmat nasihat ini penting. Kadang-kadang mereka ni down, demotivate, tak ada motivasi dan dia tak tahu hala tuju dan dia akan lepas macam itu je. Sedangkan yang aset paling penting adalah pengalaman mereka. Kita ada banyak player baru. Contohnya kita hampir 70% travel agent tutup. Tapi kita ada lebih kurang 80% yang baru pula yang masuk. Cuma yang kita hilang adalah pengalaman yang lama ini. Yang baru masuk ni selepas pandemik? Betul. Selepas pandemik yang baru. Yang kita hilang adalah pengalaman yang lama. Yang baru ini dia akan ambil masa untuk dia build up balik kematangan dia. Tapi yang lama ini player hotel, player resort kan, mereka ini ada pengalaman. So pengalaman ini yang mahal sebenarnya, yang tak seharusnya ditanam terus. Mereka tidak kembali semula ke dalam industri. Kebanyakannya give up. Kebanyakannya give up. Ada yang datang balik, tapi kebanyakannya give up kerana pada mereka selagi COVID ini tak hapus terusnya, mereka selagi mana mereka cuba, mereka akan boleh jatuh balik. Sebagai contoh, mereka Disember hari itu mereka dah mula, tapi Januari tutup balik. Itu beri kesan kali kedua. Jadi ini yang buat impak mereka ini, sehingga kan tak ada hala tuju dari segi financial. Kebanyakannya pasal dana. Saya rasa mereka trauma lah kan. Sebab kita PKP kejap tutup, kejap buka. Betul. Tapi kalau kita tengok trend sekarang ni, setakat daripada April hari tu, walaupun kes COVID kita naik turun, setakat ini tidak ada lagi penutupan sempatan ataupun ekonomi. Dan saya tak rasa akan ada penutupan selepas ini. Cumanya apakah player industri ini bersedia untuk menerima kembali. Kerana ada yang chalet tutup, ada yang hotel tutup sampai sekarang. Tak dibuka dan tak ada orang berminat pun kerana walaupun potensi ada, tapi jangka masa panjang mereka tak nampak hala tuju. Apa pandangan Datuk sendiri? Inilah sebab sekarang kita ada ramai kedatangan travel agent baru. Jadi ini memberikan kebarangkalian untuk mereka membuka tempat-tempat pelancongan yang baru. Walaupun mungkin sedia ada itu sudah terkenal dengan lokasinya, dengan permintaan daripada pelancong-pelancong domestik dan juga luar negara. Tapi disebabkan tidak ada mereka yang mempunyai keupayaan untuk mengelolakan kawasan tersebut, maka tempat itu ditutup dan mereka yang pendatang baru ini buka tempat rekreasi baru, tempat pelancongan baru. Jadi pada pandangan itu, adakah ini boleh merancakkan lagi sektor pelancongan kita ataupun sebenarnya yang sudah ada ni perlu dibangunkan kembali? Okey, memperbanyakkan lokasi-lokasi pelancongan baru sesuatu yang baik. Tapi dalam masa sama yang lama juga kita harus plan macam mana nak bangunkan kembali, sebab walaupun yang baru ni ada, tapi yang lama ini dah ada peminat dia. Contohnya lokasi-lokasi pulau yang dah tutup, dia dah ada peminat dia. Kalau kita sebut je nama dia, orang tahu okey ini best kan. Tapi sekarang dah tak ada. Jadi benda-benda ni yang kita hilang. Jadi bila kita sebut nama baru, orang tak kenal. Nak pergi pun sebesar sekarang ni scammer memang memang banyak. Kita pun tengok macam-macam scammer ada. Sebagai contoh, industri penerbangan, kita dah ada banyak airline-airline baru yang sedang mengorak langkah untuk menjadi pembekal kepada rakyat kita. Okey, satu lagi, bila kita orang kata nak cakap berkenaan sektor pelancongan ni, untuk kita menyihatkan lagi sektor ini selepas daripada pandemik COVID-19 ini, persaingan sihat juga perlu untuk kita tingkatkan supaya apabila lebih banyak persaingan itu, lebih banyak tawaran yang boleh diberikan, maka lebih rancaklah sektor tersebut. Dan limpahannya akan dapat dirasai oleh penduduk sekitar. Bagaimana pihak Datuk sendiri memainkan peranan untuk mewujudkan satu suasana ataupun kondisi persaingan yang sihat dalam sektor pelancongan kita? Okey, dari buat masa ni, kami di segi persatuan ni hanya mengambil inisiatif untuk baik pulih semangat mereka, dan kita nak build up balik confidence mereka pada industri, sebab Malaysia ni sebenarnya unik ya, dan kita ada pelancong-pelancong luar yang memang dah ada track record yang melancongkan Malaysia setiap tahun. Satu lagi yang paling penting untuk Malaysia adalah industri pelancongan kesihatan. Medical tourism Malaysia ni besar. Dan kita ada tempat-tempat macam Melaka, Kuala Lumpur, Penang, semua ni ada tumpuan untuk mereka datang buat rawatan sambil melancong. Jadi industri ni ada yang nak datang balik, cuma takut
kena COVID balik, apakah kesihatan kita macam-macam isu lah yang diorang fikirkan. Dan sekarang ni COVID kita sedang naik balik. Jadi yang pertama timbul dalam kepala mereka, apakah hospital cukup untuk menampung. So benda perkara-perkara ini yang kita kena selalu sampaikan. Dan kadang-kadang kita tak mampu nak sampai kepada semua, sebab maklumat yang kita cuba sampaikan terhad kerana kadang-kadang mereka tak dapat kan. Jadi kita harap semua player-player pelancongan ni bekerjasama untuk sampaikan fakta-fakta penting, bukan hanya untuk kita nak tahu macam mana kita nak buat sales, tapi kita kena tahu macam mana nak bangunkan industri ni kembali. Sebab yang ada baru ni kebanyakannya untuk luar, nak bawa orang Malaysia keluar. Tapi kita kehilangan player-player yang sebelum ni bawa pelancong luar masuk. So ini yang selalunya yang buka di Malaysia ni akan bawa keluar dulu, akan ambil masa untuk dia bawa masuk orang luar pula. So yang ini yang aset saya kata kita kehilangan, dan kita kena cari balik mereka ni untuk build up balik. Yalah, sebab travel agent yang lama ni dia sudah ada kepercayaan daripada mereka. Betul. Daripada negara luar, itu credibility mereka, pengalaman mereka, orang kata untuk membawa pelancong-pelancong dan juga melawati tempat-tempat menarik di Malaysia ini kan. Satu lagi bila kita cakap berkenaan dengan sektor pelancongan ini, apa lagi antara keluh kesah mereka yang mungkin Datuk boleh uar-uarkan hari ini, sekiranya ada siapa yang mendengar yang mungkin boleh cuba turut serta membantu menyelesaikan keluh kesah mereka yang berada dalam sektor pelancongan ini. Okey, apa yang menjadi isu mereka adalah kewangan. Majoriti kewangan. Kewangan. Yang kedua adalah support dari segi pemasaran. Pemasaran. Jadi contohnya kita ada resort. Resort tu perlukan kewangan untuk baik pulih, dan dia juga perlukan pihak yang boleh memasarkan mereka. Dan kita boleh jadikan sebenarnya ini sebagai satu peluang sebenarnya, di mana travel agent yang di negeri-negeri tertentu boleh cuba jadi pemasar kepada produk-produk pelancongan mereka sendiri. Bukan hanya fokus untuk bawa orang pergi New Zealand, bukan hanya fokus untuk bawa orang pergi London atau pergi umrah kan. Kita boleh fokus untuk promosikan produk tempatan itu sendiri. Yalah. Sebab kita tak sedar, sebab kita membesar, mungkin sebab kita membesar dalam negara ni kan, kita tak nampak kelebihan kekayaan flora dan fauna. Betul. Saya ada beberapa keluarga yang menuntut di luar negara, bila dia pulang ke tanah air, dia merasakan betapa berbezanya keunikan di Malaysia ini kan. Pokok-pokok kita tu, kalau kita tengok dekat tepi jalan tu, ada banyak jenis yang kita boleh menarik perhatian orang luar untuk singgah di Malaysia dan juga menghidupkan lagi sektor pelancongan ini. Okey, dalam dunia serba moden ini, kita nak sentuh sikit berkenaan dengan dalam dunia maya digital. Bagaimana galakkan daripada pihak Datuk sendiri? Kalau tanya saya, kita bernasib baik sebenarnya, sebab selain pada Facebook, Instagram, kita ada TikTok yang terbaru. TikTok ni adalah tools marketing yang amat kuat. Kita ada kadang-kadang kita tak nampak pun benda tu ada di Malaysia, tapi tiba-tiba orang share. Jadi semua orang sekarang ni main peranan jadi buat marketing untuk Malaysia sebenarnya. Walaupun kita dengar baru-baru ni ada rakyat Amerika yang masuk ke Malaysia, dia terkejut dengan Malaysia, dengan pembangunan, dengan mallnya, dia share dekat US. Jadi benda tu jadi viral. So ini sebenarnya satu peluang yang kita boleh buat marketing tanpa kos sebenarnya. Tapi apakah semua orang bersedia ataupun untuk bantu industri, ataupun hanya semata-mata untuk bantu sales mereka? Ini dua perkara ini yang kita kena tahu. Sebab yang kita tahu TikTok famous, Insta famous semua ni, mereka fokus on yang dapatkan kredit untuk mereka sendiri. Cumanya yang buat untuk membangunkan industri ni tak ramai. Inilah, TikTok is the next Google kan. Betul. Sekarang ni kalau kita nak cari apa-apa ke selain pada Google, kita akan rujuk ke TikTok pula. Tempat-tempat menarik untuk dilawati. Betul. Apa yang seronok di sini, kita cari juga di TikTok. Sebab TikTok ada banyak sebenarnya perkongsian yang secara tidak langsung daripada pengguna-pengguna ataupun pelayar di TikTok. Even makcik jual karipap pun boleh buat TikTok untuk sales. Kita ada satu produk di Langkawi, peneram Langkawi. Kalau tengok dekat TikTok memang dia boom. Dan orang pergi. Sales di kat sana pun sekarang ni agak tinggi sebab TikTok. So tak ramai orang guna. Yalah. Sebab kadang-kadang orang tak tahu kewujudan tu dia kat tepi jalan je contohnya. Betul. Kan. Tapi sebab terkenal di TikTok, orang pergi Langkawi sebab nak pergi beli makanan. Betul. Merasai. So lebih ramai share produk-produk tempatan, lebih ramai
yang orang Malaysia dulu, kita generate income daripada Malaysia. Yang luar memang kita fokus, cumanya kalau tak ada pengalaman, lokal. Kita start lokal dulu. Okey. Bagaimana mungkin jangkaan Datuk sendiri untuk selepas ini bagi sektor pelancongan kita, adakah ianya akan berkembang seperti apa-apa jangkaan, mungkin harapan daripada Datuk sendiri? Okey. Kita be realistik sikitlah kan. Lepas pandemik COVID ni, tahun ni sebenarnya tahun harapan, memberi harapan kepada industri pelancongan. Tapi kita nampak ada kesan lain pula yang timbul. Contohnya kita ada kemungkinan akan masuk fasa kemelesetan ekonomi, inflasi. So orang akan mula kurang belanja. Tapi kita pernah lalu benda ni dulu. Ya. Okey. Kemelesetan ekonomi pernah kita lalu, dan kita kena tahu masa kemelesetan ekonomi ni ada beberapa perkara yang orang tetap akan buat. 3 perkara yang orang tetap akan buat masa kemelesetan ekonomi adalah melancong. Sebab dia tetap akan melancong, even though kampung sebelah pun dia akan pergi juga. Sebab dia nak release stress. Yang kedua, education. Yang ketiga, makan. 3 perkara ni tak akan hilang. Jadi kita ambil peluang ni untuk kita, walaupun ekonomi kita agak suram dan kita akan masuk fasa kemelesetan ekonomi next, tapi kita boleh survive kalau kita pandai atur. Sebenarnya kalau kita imbau kembalilah pada tahun 2019, sebenarnya itu merupakan tahun melawat Malaysia. Kita sepatutnya menjangkakan ada kutipan yang begitu banyak sekali dalam sektor pelancongan. Tapi itulah siapa sangka kan hujan menimpa kita semua, COVID-19 muncul dan melanda negara kita, maka tahun melawat Malaysia juga terkubur begitu sahaja. Jadi bagaimana selepas kita dapat saksikan ialah ekonomi kita bergerak ke hadapan ini, bagaimana Datuk sendiri melihat sektor pelancongan untuk kita mungkin menghidupkan kembali tahun melawat Malaysia, mungkin memperkenalkan kempen-kempen orang kata melancong dalam sudut kesihatan dan sebagainya. Okey, kita untuk Malaysia ni kita rujuk pada Kementerian Pelancongan. Kementerian Pelancongan ni dah unjurkan beberapa program. Okey, termasuk dengan agensi pelancongan Malaysia, MATA pun dah ada MATA Fair baru-baru ni, dan memang sambutan merangsangkan. Cumanya macam saya kata tadi, impak kemelesetan ekonomi ni kita baru terasa. Kita belum terasa, kita belum masuk lagi, dan benda ni akan bagi kesan untuk kerajaan pun pertimbangkan untuk anjakkan program-program terbabit, dan kita tahu dana kerajaan pun bukan tak cukup, tapi perlu digunakan untuk benda-benda yang lebih penting selain daripada adakan program-program pelancongan di dalam atau luar negara. Kerana kita sebelum COVID kita ada dana pelancongan, promosi pelancongan di luar negara. Setiap kedutaan kita ada unit pelancongan dan mereka ada dana mereka sendiri. Saya tak rasa dana tu kita nak pakai kesemuanya untuk pelancongan, sebab kita kena fokus pada recovery plan dulu. Okey, baik. Mungkin ialah sedikit lagi kata-kata terakhir daripada Datuk sendiri untuk pengusaha-pengusaha industri pelancongan di luar sana untuk terus bertahan. Okey. Apa yang boleh saya nasihat adalah jangan putus asa, dan cuba dapatkan khidmat nasihat agensi-agensi pelancongan, agensi-agensi kerajaan yang bernaung bawah Kementerian Pelancongan untuk dapatkan jalan keluar. Dan kita juga ada bank-bank, contoh macam SME, bank pembangunan, semua ni untuk kita reset balik dan kita mulakan balik dengan cara yang betul selepas COVID ni. Okey, baik. Terima kasih kepada Datuk Dr. Abdul Halim selaku Presiden Persatuan Pengusaha Pengguna Pelancong Islam Malaysia berkongsi berkenaan dengan hala 7 sektor pelancongan di Malaysia selepas pandemik COVID-19.